Manusia ni banyak buat salah, dan tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini yang tidak pernah ada kesalahan. Fa kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, seperti mana hadis yang saya sebutkan sebentar tadi. Tapi sayang dan malangnya, ada manusia di atas muka bumi ini, orang-orang yang kadang-kadang dia rasa macam mana dia tak pernah buat salah. Faham tak? Ataupun dia ingat dia ulang alik pada rumah dia, main masjid. Aku orang baik, aku tak buat benda. Tak. Orang yang baik adalah orang yang sentiasa rasa diri dia banyak dosa. Orang yang baik adalah orang yang sentiasa merasakan diri dia ada banyak salah. Lalu setiap hari angkat tangan minta ampun, ya Allah, walaupun Allah Maha mengetahui dia ada dosa ke tak ada dosa. Walaupun Allah Maha mengetahui mungkin dosa dia sikit ya, dia baru ya buat, memang kena ada dosa lah, cuma sikit. Nisbah kata kalau dia mati pun dia akan masuk syurga, tapi dia tu tak tahu dia ada dosa banyak mana. Maka dia kena sentiasa merasakan diri tu ada banyak dosa, dan selalu minta ampun. Astaghfirullah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Kena selalu minta ampun pada Allah, dan bertaubat ini dikira sebagai permulaan perjalanan seorang hamba kepada Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab dia Minhajul Abidin, ada 7 bukit manusia kena tempuh. Maka dia letakkan pertama sekali adalah bukit taubat. Kalau hang nak sampai maqam ubudiyah, maqam ubudiyah ni iaitulah kedudukan sebagai seorang hamba yang ada sifat kehambaan. Masalahnya sekarang kita ni semua adalah hamba Allah, tetapi kita tak ada sifat kehambaan. Kalau kita orang minta derma, hamba Allah 10 ringgit, kita kata kita hamba Allah. Ya memang kita hamba Allah, Allah cipta kita, dia Tuhan kita hamba. Tetapi masalahnya kita hidup atas dunia, kita tidak membawa watak-watak hamba. Kita membawa watak-watak sebagai bos. Kita membawa watak-watak sebagai tuan. Kita tak membawa diri dengan watak kehambaan yang meletakkan segala suruhan Tuhan melebihi segala-galanya. Dia hamba ni, kalau tuan bos dia panggil, dia kena main. Dia tak boleh buat lebih-lebih kurang. Dia kena bersegera apa bos dia suruh. Tuan-tuan bisa tengok gambar 3 Abdul, gambar P. Ramlee. Macam mana bila kalau tengok sistem hamba dia, kan? Tiba-tiba bos dia panggil, bila P. Ramlee dah beli dah abang dia Abdul Wahab dengan Abdul Wahib, dia beli, dia panggil jadi hamba. Jadi bila pegang loceng dia, tuan, nama yang gede-gede lagu tu. Punya lagu tu, ya tuan, ya tuan, ya tuan. Kena maki, duduk sana. Ya baik tuan, saya bodoh tuan. Tu dia, sampai lagu tu. Walaupun dia over sikit, tapi yang tu filem. Tapi kita nak bagi tahu, kata itulah sifat kehambaan. Bos dia segala-galanya. Dia tak boleh fikir dia tengah duduk makan. Dia tak boleh macam kita. Ni tengah duduk makan, sembang saya boleh. Saya tengah duduk makan, apa-apa pun saya lagi ya. Itu pasal kita bukan hamba dia. Tapi kalau bos kita panggil, dia kata, "Oi mai, tinggal makan." Bos panggil, yang tu nombor 1, makan dia jadi nombor 2. Tengah duduk tidur, bos panggil, tidur jatuh nombor 2, bos nombor 1. Tengah duk buat kerja lain yang bos tak suruh ke apa ke, ataupun dia suruh pun dia panggil, tinggal pi, bos panggil itu nombor 1. Sifat kehambaan. Dan bukan takat itu saja, sifat kehambaan dia akan buat dengan sempurna, sebab hidup dia adalah memberikan kepuasan kepada Tuhan dia, bukan kepuasan kepada diri dia. Maka tu sifat-sifat kehambaan. Hari ni Tuhan suruh kita mai semayang, kita mai, tapi kita buat ikut kepala otak kita. Kita tak pernah belajar ambil tahu apa yang Tuhan nak. Kita tak pernah perbaiki kita punya semayang. Kalau di masjid ada 40 orang, kita boleh tengok hampir 40 orang semayang berbeza. Berdiri, rokok tu semua ada. Tapi mereka punya pergerakan tu, tengok dia ni dibuat macam ni, dia ni dibuat macam ni, dia ni dibuat macam ni. Dia ni takbir buat lagu tu, dia ni takbir buat lagu tu, dia ni takbir buat lagu tu. Macam-macam passion. Sehingga kan kita boleh kata seolah-olahnya
mazhab pun ada 4 saja kalau khilaf. Yang ni kalau ada 40 orang seolah-olah macam ada 40 mazhab. Lain-lain semayang. Dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia tidak ada ilmu, dia tak faham benda yang dia nak kena buat. Jadi dia buat dalam keadaan tidak sempurna. Bukan seperti mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab tu Nabi kata apa? Semayanglah seperti mana kamu tengok aku semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa kena semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Sebab aku Jibril mai ajak macam ni Tuhan nak. Kalau mau semayang buat macam ni. Tapi kita tak pernah belajar. Kita pernah buat di sini sifat solat Nabi. Lah ni kami tengah duk ajak pakcik-pakcik yang mai satu Malaysia yang sedang duduk di pondok kita. Saya kata kat mereka, 15 hari awal Ramadan ni kena belajar. Ni tengah duk ajak sifat wuduk baru. Petang-petang kita ajak sifat wuduk Nabi. Antara Zuhur, Asar, kita ajak mereka macam mana cara ambil air semayang betul. Ya, dalam tempoh 15 hari ni, mereka kena bagi settle mereka punya fardu ain. Sian tuan-tuan, banyak masyarakat kita tak tahu. Yang mai ramai-ramai ni ada alif tak kena, ba tak kena, ta pun tak kena. Yang dia tahu sod dengan ro, soru. Yang tu dia tahu. Kan, soru dia tahu. Tapi alif bata sampai ya pun ada tak kena. Kami kata tak apa. Daripada awal Ramadan ni sampai 15 Ramadan ni kita latih tubi belajar alif bata. Kita mau setengah Ramadan dah pandai dah baca Quran. Dah boleh merangkak kena huruf, dah boleh duk taktih. Kira tak payah pimpin dah, tak payah pegang tangan. Hang boleh jalan sendiri. Awal-awal ni aku pegang tangan hang bagi hang jalan. Tapi mai 15 Ramadan hang dah boleh jalan sendiri. Awal-awal ni aku ajak hang baca alif bata. Tapi mai 15 Ramadan hang boleh buka Quran, hang boleh baca pelan-pelan, hang dah boleh pergi dah sendiri-sendiri. Okey lah, lepas tu hang rajin baca lama-lama pandai lah. Lama-lama rajin, lama-lama lancar lah. Quran dia kena macam tu. Nak lancarkan Quran kena baca hari-hari. Kalau baca setahun sekali, aduk pandai pun jadi gagap. Hadu baca dah ni pun akan jadi gagap. Tanya ustaz-ustaz ni daripada Al-Hafiz. Tanya daripada pengapai Quran. Kita tahulah kita yang ajak. Macam tu keadaan dia. Hang tahu je baca Quran tak cukup. Hang kena baca hari-hari. Hang tinggal saja baca, mata hang jadi lambat. Hang baca kan. Hang duk tengok orang baca, mata pi dulu, lepas tu sebut belakang. Ni hang duk duduk orang tu, hang duk tengok orang tu, hang duk mengejar orang tu. Oh, lambat. Ha? Bila nak boleh baca lancar? Maka kita nak perbaiki balik. Maka dalam hadis ni ataupun dalam tajuk kita pada hari ni, dia nak ajak kita supaya perbaiki, minta ampun banyak kepada Allah. Dan jangan ingat kata kita punya salah ni Tuhan takkan ampun. Hang buatlah salah apa pun, tapi dengan syarat hang kena menyesal dan hang betul-betul nak berubah, maka Allah akan ampun. Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha penyayangnya Allah. Dia buatlah sejuta kali kesalahan, sejuta kali yang menghadap Tuhan yang minta ampun, maka sejuta kali itulah Tuhan akan ampun kesalahan. Tapi jangan buat main-main lah. Jangan buat main-main lah. Selagi mana betul-betul masih lagi nak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun dan perbaiki kita punya amal ibadat. Perbaiki kita punya amalan, umpamanya perbaiki semayang kita, perbaiki wuduk kita, perbaiki hukum imam dan makmum, perbaiki apa yang perlu kita faham dan kita perlu perbaiki. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam satu ayat, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Pelihara, jaga, upgrade ang punya semayang. Bukan takat suruh semayang. Ayat yang lain Tuhan suruh semayang. Maitang ayat ni Tuhan kata apa? Pelihara. Maksudnya upgrade ang punya ilmu tentang semayang. Kena belajar dan perbaiki balik ang punya semayang, supaya di sisi Allah tahap ang punya amalan luaran dan dalaman berbeza dengan orang lain. Sebab kita dah semayang macam Nabi semayang. Kan? Bukan taubat ni tuan-tuan, dia bukan hanya takat minta ampun ya. Tu silap. Saya ingat masa kita pernah baca kitab Bahrul Madhi, kita punya tiap bulan kita dah baca, dalam tu ada sebut. Dia kata syarat taubat mestilah kena cover balik kesilapan. Sebagai contohnya, kita bertobat, saya ingat dalam bab tu berkaitan dengan qada semayang.
Dia kata apabila seseorang itu telah pun meninggalkan solat, maka hendaklah dia selepas daripada dia qada, dia kena minta menadah. Maksudnya menadah tangan tu maksudnya dia kena bertobat, dia kena minta juga kat Tuhan. Bukanlah apabila dia qada semayang berarti Tuhan ampun dosa dia tinggal semayang. Tak. Jangan silap, dia ada dua kerja dia kena buat. Pertama, dia kena qada semayang dia yang dia silap, yang dia tinggal. Yang kedua, dia kena minta ampun. Ya Allah, aku ni banyak dosa selama ni. Ya Allah, aku banyak tinggal semayang. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Dia punya bahas panjang dalam kitab Baharul Madhi. Juzuk yang kedua, kita baca di sini kan, tiap bulan. Dia kata tak cukup, tidak memadai hanya dengan qada. Kita kira macam ni lah, aku dah bayar hutang, aku hutang jadi aku bayar hutang, apa lagi nak sebut-sebut apa dah. Janji duit dah lepas habis, settle lah. Oh tak, belum settle. Dengan Tuhan tak boleh settle. Dengan manusia kita boleh kata aku bayar hutang, jadi duit hang sampai, aku bank in ni, aku tak kata apa pun, settle. Betul. Tetapi dengan Tuhan tak boleh. Hang kena bayar hutang dan hang kena minta maaf dengan Tuhan. Tak kira nama dia kata semayang ataupun puasa ataupun apa sekalipun.